InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dengan kitab kita Baratul Faraid. InsyaAllah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Wan Muhammad Al-Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, sebuah kitab dalam membicarakan ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Qahtani rahimahullah. Jadi bagi yang mempunyai kitab, silakan buka di muka surat 6, baris yang ke-6 daripada atas ke bawah. Kata pengarang rahimahullah, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, mengetahuikan dia daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa perbicaraan? Perkara yang pertama yang wajib di atas setiap mukallaf itu adalah mengenal Allah. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ulama istinbat hukum mengambil faham daripada ayat tersebut. Perkara yang pertama yang wajib di atas kita mukallaf adalah mengenal Allah. Bagaimanakah cara kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan segala sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan segala sifat yang telah disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afillahi syakkun. Maka kita istimbatkan daripada ayat tersebut bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat wujud. Allah Ta'ala firman, huwal awwal wal akhir. Maka kita istimbat, kita ambil daripada ayat tersebut bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat qidam dan baqa. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Kita faham di situ Allah Ta'ala mempunyai sifat namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita mengenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimanakah cara kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan segala sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan telah disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Jadi seluruh sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ulama telah membuat kajian. Keseluruhan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 20 sifat. Itulah yang wajib kita ketahui secara detail, secara tafsil. Maka wajib di atas setiap mukallaf mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi kata pengarang rahimahullah, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid, segala akidah-akidah, pegangan yang wajib pada syarak mengetahuikan dia. Jadi wajib kita mengenal Allah dengan cara kita mengetahui segala sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mengambil tahu, tidak ambil peduli dengan segala sifat tersebut, maka kita berdosa. Berdosa kerana tidak mengambil tahu. Berdosa kerana tidak makrifah. Wajib pada syarak mengetahuikan dia daripada segala yang wajib, daripada segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala dan hak segala rasulnya alaihi wassalatu wassalam, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Jadi kita maklum daripada perbahasan yang kita dah bahas pada bulan lepas, yang dikatakan makrifah tu apa? Yang dikatakan mengenal tu lagu mana? Jazam yang membetuli bagi waqi',
dengan dalil. Jazam yakni pegangan 100% yang membetuli perkara yang sebenar, dan jazam itu dengan dalil. Jadi wajib kita makrifah dan wajib kita mencari dalil dalam akidah kita, dalam pegangan kita. Jadi akan datang pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani akan menyatakan satu persatu sifat yang wajib kita ketahui secara detail, secara tafsil. Dan dia akan datangkan sifat yang mustahil, yang berlawanan bagi sifat yang wajib. Dan akan didatangkan dalil bagi segala sifat yang wajib dan dalil bagi segala sifat yang mustahil ke atas Allah dan ke atas Rasul alaihi wassalatu wassalam. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu, tiap-tiap satu pegangan itu dengan dalilnya. Dalam masalah akidah, dia dalil dalam kaidah terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya dalil naqliyah, Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas. Yang kedua namanya dalil aqliyah. Jadi dalil ataupun hujjah itu terbahagi kepada dua. Yang pertama dalil naqliyah, nakal daripada Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas. Yang kedua dinamakan dalil aqliyah. Jadi dalam perbahasan akidah, dalil aqliyah itu lebih kuat daripada dalil naqliyah. Apatah lagi kalau kita nak berhadapan dengan golongan orang kafir, nak berhadapan dengan orang yang tak percaya kepada agama dan sebagainya, maka lebih kuat kita berhujah dengan dia dengan hujah aqliyah. Sebab tu lagi akan datang dalam mengisbatkan sifat, kebanyakan dalil pengarang rahimahullah akan mendatangkan dalil aqliyah. Kerana dalam masalah akidah, dalil aqliyah itu lebih kuat daripada dalil naqliyah. Sebab tu nanti apa bukti Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada alam ini? Alam ini menunjukkan di atas adanya yang menjadikan dia. Apa bukti Allah Ta'ala bersifat dengan qidam? Kerana kalau dia tidak bersifat dengan qidam, nanti dia tu sama dengan kita, maka tak dinamakan dia sebagai Tuhan. Apa bukti dia bersifat dengan baqa' dan sebagainya? Jadi kebanyakan dalil yang lagi akan dibicarakan nanti semuanya berbentuk dalil aqliyah, kerana dalam masalah akidah dalil aqliyah lebih kuat daripada dalil naqliyah. Tak dinafikan dalam setiap sifat tu nanti ada dalil naqli dan ada dalil aqli. Jadi serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalil, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Jadi satu dalil dapat dipakai untuk dua. Dalil yang sama digunakan untuk dalil sifat yang wajib bagi Allah, dan dalil yang sama digunakan untuk sifat yang mustahil bagi Allah. Itu nanti kita akan bahas satu persatu sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil. Maka kami berkata, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tu banyak, bukan kata 20, banyak, lebih daripada 20. Tapi kita tidak mengetahui segala sifat Allah Ta'ala yang lain yang daripada yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dapat mengetahui sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam masa yang sama tidak menafikan bahawasanya sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya. Yang hanya mengetahui sifat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak ditaklifkan untuk perkara yang tak dapat kita capai. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wala yuhituna bihi ilma. Jadi manusia itu tidak mungkin dapat meliputi pengetahuannya dengan Allah secara 100%. Kita hanya mengenal Allah dengan sifat yang disebutkan. Adapun sifat yang tak disebutkan itu tidak kita ketahui. Jadi wajib kita berpegang secara ijmal. Ada bagi Allah segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ada bagi Allah sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Yang hanya mengetahui sifat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran,
wala yuhituna bihi ilma. Manusia itu tidak mungkin dapat meliputi pengetahuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, subhanaka la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, tidak dapat aku menghinggakan kepujian kepada diri engkau seperti mana engkau memuji ke atas diri engkau sendiri. Jadi kita hanya dapat perkara yang zahir yang sampai kepada kita, itulah yang kita isbatkan. Jadi kata pengarang rahimahullah, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Semua sifat kesempurnaan itu patut layak bagi Allah. Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Wajib dengan makna apa? Tidak terima nafi. Tak terima Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita kata masalah wajib kita mengenal 25 Nabi dan Rasul. Tak nafi bahawasanya Nabi dan Rasul itu lebih daripada 25. Cuma yang ditaklifkan kepada kita mengenal 25 Rasul. Wajib kita mengenal 10 para malaikat yang wajib kita ketahui. Tak nafi bahawasanya para malaikat Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Jadi begitu jugalah dalam masalah sifat, yang wajib kita ketahui hanyalah 20 sifat, itu pun yang disebutkan. Adapun sifat Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Yang penting kita berpegang bahawasanya wajib bagi Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kerana jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka dia bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat kekurangan itu mustahil ke atas Allah. Kalau gitu wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi itu cara perbahasan dalam ilmu akidah. Kalau tengok dalam Al-Quran, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Allah Ta'ala ajar kepada kita cara berfikir. Sebab tu dalam masalah akidah kebanyakan dia kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, jadi apa? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Boleh kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan? Tak boleh, akal tak terima, mustahil. Apabila tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan, maka pastilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Cuma sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhitung banyaknya. Wallahu alam, tidak kita ketahui. Tu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau di langit dan bumi ada Tuhan selain daripada Allah, maka binasalah langit dan bumi. Jadi kita menyaksikan, musyahadah, apakah langit dan bumi binasa? Tidak. Maka lazim di situ mestilah tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kata dalam masalah akidah kebanyakan dia menggunakan hujah akliyah. Kerana Allah Ta'ala pun mengajarkan kita dalam akidah menggunakan hujah akliyah. Jikalau fardu takdir dalam istilah dia. Maka wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib disabitkan baginya ta'ala atas jalan ijmal. Jadi mengenal tu ada dua. Satu mengenal di atas jalan ijmal, yang kedua mengenal di atas jalan tafsil. Tafsil tu detail. Yang wajib kita ketahui secara detail. Tafsil hanyalah 20 sifat yang lagi akan datang. Adapun secara ijmal, wajib kita mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai banyak sifat kamalat yang tidak terhitung banyaknya. Contoh kita kata, wajib kita mengetahui secara detail, tafsil 25 para Nabi. Adapun segala Nabi bagi Allah itu tidak terhitung banyaknya. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik.
Sebahagian daripada mereka itu kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan sebahagian yang lain tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Segala malaikat yang wajib kita ketahui hanyalah 10 para malaikat. Itu yang wajib kita ketahui secara detail, secara tafsil. Adapun yang wajib kita ketahui secara ijmal, ada bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan kata ulama, bilangan para malaikat itu melebihi daripada bilangan manusia. Bilangan para malaikat itu melebihi daripada bilangan manusia, binatang di darat dan binatang di lautan. Jadi maka wajib disabitkan baginya bagi Allah Ta'ala di atas jalan ijmal. Kata Imam Nu'aim bin Hammad, guru bagi Imam Bukhari. Imam Nu'aim bin Hammad, guru bagi Imam Al-Bukhari, dia berkata, "Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar." Barang siapa yang ingkar setiap perkara yang Allah Ta'ala sifatkan diri dia dengan perkara tersebut, barang siapa yang ingkar setiap sifat yang telah Allah Ta'ala sifatkan diri dia dengan sifat tersebut, maka sesungguhnya dia dihukumkan sebagai kafir. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dia bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala sebut dia bersifat dengan baqa. Allah Ta'ala sebut dia bersifat dengan mukhalafah. Sebut dia bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi barang siapa ingkar setiap perkara yang diisbatkan Allah, maka hukum dia kufur. Na'udzubillahi min zalik. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan iaitu amat banyak tiada menghinggakan dia melainkan ia subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana sifat yang wajib bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya, yang hanya mengetahui adalah Allah, begitu jugalah segala sifat yang mustahil bagi Allah, tidak terhingga banyaknya, yang mengetahui adalah Allah. Sifat mustahil ni bukan duduk pada Allah. Sifat mustahil ni, contoh kalau Allah tidak bersifat dengan ada, maka dia mestilah bersifat dengan tiada. Sifat tiada tu Allah Ta'ala tidak bersifat dengan dia, maka semestinya lah Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Jadi sifat mustahil ini hanyalah sifat andaian, bukan sifat yang ada pada Allah. Kerana kalau sifat mustahil ada pada Allah, maka kita hukumkan Allah Ta'ala itu ada dan tiada. Akal kita boleh terima? Tak boleh terima, sebab berlawanan. Jadi sifat mustahil ini hanyalah sifat andaian. Seandainya tidak Allah Ta'ala bersifat dengan ada, maka dia bersifat dengan tiada. Dia bersifat dengan tiada itu mustahil. Tidak. Maka semestinya lah dia bersifat dengan ada. Jadi kata ulama, suwarul mustahilat, suwarul ikhtira'iyat. Rupa bentuk masalah mustahil itu adalah andaian semata-mata, bukan satu sifat yang ada pada Allah. Kalau kita pegang Allah Ta'ala mempunyai sifat yang wajib, dan dia ada sifat mustahil, dan sifat mustahil tu ada pada dia, yang tu orang tu pening, dia tak faham dalam masalah akidah. Yang ada pada Allah hanyalah sifat yang wajib, 20 sifat. Adapun 20 sifat yang mustahil itu hanyalah sifat andaian. Seandainya Allah tidak bersifat dengan yang wajib, maka dia mesti bersifat dengan mustahil. Dia bersifat dengan mustahil tu akal kita tak terima, maka semestinya Allah Ta'ala bersifat dengan perkara yang wajib. Contoh kita kata, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan mukhalafah. Mukhalafah ni maksud dia apa? Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Tak serupa langsung, tak serupa pada zat, tak serupa pada sifat, tak serupa pada perbuatan af'al. Jadi itu sifat Allah. Seandainya Allah Ta'ala tidak bersalahan dengan kita, maka Allah Ta'ala bersamaan dengan kita, serupa dengan kita. Boleh terima ke akal Allah Ta'ala serupa dengan kita? Tak terima. Maka kita isbatkan Allah Ta'ala mempunyai sifat mukhalafah, tidak bersifat dengan mumatsalah. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, tidak bersifat dengan tiada. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, tidak bersifat dengan ada permulaan. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, tidak bersifat dengan ada pengakhiran. Jadi pegang situ.
Yang ada pada Allah hanyalah sifat yang wajib. Adapun sifat yang mustahil itu hanyalah sifat andaian. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut tadi dalam Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Tuhan yang selain Allah itu hanyalah Tuhan andaian. Seandainya kalau ada andaian tersebut, maka tidak akan adanya langit dan bumi. Maka wajib disabitkan baginya bagi Allah Ta'ala di atas jalan ijmal, dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Yani Allah Ta'ala tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dan yaitu sifat kekurangan itu amat banyak, tiada menghinggakan dia melainkan ia subhanahu wa ta'ala. Maka wajib disucikan dia Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan tersebut di atas jalan ijmal pula. Sebagaimana kita isbatkan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan, begitu jugalah kita menafikan Allah Ta'ala mempunyai sifat kekurangan di atas jalan ijmal. Maka wajib disucikan. Disucikan ni bukan kita kata Allah Ta'ala kotor kita sucikan, bukan lagu tu. Sebab tu sunat, kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila kita melafazkan kalimah Allah, sunat kita sebut subhanahu wa ta'ala. Kerana kita nak tanzih, bersihkan Allah. Apa makna bersihkan Allah? Bukan kita kata Allah Ta'ala kotor kita bersihkan, bukan gitu. Salah tu. Bersihkan Allah yakni bersihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak baginya, yang telah didakwa oleh golongan orang kafir. Saya ulang, yang dikatakan bersihkan Allah yakni bersihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah, yang telah didakwa oleh orang kafir. Contoh orang kafir dakwa Allah Ta'ala tu satu daripada tiga, tiga daripada satu. Sedangkan pegangan kita orang Islam, Allah Ta'ala tu Esa, hanyalah Esa, tidak ada yang kedua dan ketiga. Orang kafir kata Allah Ta'ala mempunyai anak, Allah mempunyai isteri dan sebagainya. Maka kita bersihkan dakwaan tersebut, kita bersihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak, yang telah didakwa oleh orang kafir tersebut dengan lafaz subhanahu wa ta'ala. Aku bersihkan Allah daripada segala dakwaan tersebut. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, bila sebut nama Allah, sunat kita sebut subhanahu wa ta'ala. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama sahabat radhiyallahu anhu ataupun ridwanullahi alaihim ajma'in. Bila sebut nama ulama rahimahullah. Itu adab kita yang telah diajar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ia Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Ni diajar kepada kita cara nak membuat dalil. Kerana Nabi dalam sebuah hadis bersabda, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hendaklah kamu mempelajari akan hujjah kamu, kerana nanti kamu akan dipersoalkan tentang akidah kamu. Jadi dalam masalah akidah haram kita bertaklid. Taklid maksud dia apa? Al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi dalil. Kita mengambil perkataan orang lain dengan tanpa dalil. Itu taklid. Taklid terbahagi kepada dua, taklid dalam masalah akidah dan taklid dalam masalah fiqh. Hukum dia berbeza. Taklid dalam masalah akidah hukum dia haram. Bahkan sebahagian ulama seperti Imam Sanusi rahimahullah dan Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, dia mengatakan orang taklid tidak sah iman. Pendapat dia agak keras, pendapat Imam Sanusi dan pendapat Ibnul Arabi Al-Maliki. Mereka berdua berpendapat bahawasanya orang yang bertaklid, yakni dia berpegang dalam masalah akidah dengan semata-mata perkataan orang lain, walaupun guru dia sendiri, mereka mengatakan tidak sah iman.
Tetapi majoriti ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan orang yang bertaklid iman dia sah. Mujur ada majoriti gitu. Mujur ada pendapat majoriti. Jadi majoriti ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan orang yang bertaklid, berpegang dengan pendapat orang lain dalam akidah, iman dia sah. Cuma kalau dia ahli nazar, maknanya dia boleh berfikir dan dia tidak menggunakan akal dia untuk berfikir dalam akidah, hukum dia berdosa. Seolah-olah dalam masalah fiqh dia meninggalkan sembahyang. Begitulah hukum dia. Jadi wajib kita mencari dalil dalam masalah akidah, kerana ulama mengatakan kalau semata-mata kita bertaklid dalam masalah akidah, seandainya orang yang kita taklidkan dia kufur, takut-takut nanti kita pun ikut kufur. Contoh, kita bertaklid dengan guru kita, tiba-tiba guru kita jatuh kufur, takut-takut nanti kita pun jatuh kufur. Sebab tu dalam masalah akidah mesti kita ada dalil yang kuat dalam setiap pegangan kita, supaya nanti bila digoncang tidak akan bergoyang. Itu istilah dia. Sebab tu ulama mengatakan bertaklid dalam masalah akidah hukum dia haram. Adapun taklid dalam masalah fiqh, taklid mazhab Syafi'i, taklid mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu hukum dia wajib. Jadi ada dua perbezaan. Taklid dalam masalah akidah hukum dia haram. Taklid dalam masalah fiqh hukum dia wajib. Wajib kita bertaklid dengan salah satu daripada mazhab yang empat yang mu'tabarah: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Tak nafi bahawasanya mazhab tu banyak. Mazhab tu memang banyak, tapi mazhab yang masih berkekalan sampai sekarang, bahkan kata ulama sehingga hari kiamat, hanyalah 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Adapun mazhab yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan sebagainya, itu hanya terbatas kepada anak murid dan cucu murid. Kemudian tak sampai kepada zaman kita sekarang. Maka ulama mengatakan wajib kita bertaklid hanyalah kepada mazhab yang 4 yang mu'tabarah. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ia Allah dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia dengan segala lawannya, iaitu segala sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat kekurangan, bagaimanakah dia menjadikan langit dan bumi? Sedangkan kita menyaksikan sendiri langit dan bumi ini ada. Langit dan bumi ini menjadi petunjuk, dalil yang menunjukkan di atas ada yang menjadikan. Athar langit dan bumi ini menunjukkan di atas adanya muathir, ada Tuhan yang menjadikan, yang bersifat iradah, yang bersifat berkehendak. Dia berkehendak melakukan segala sesuatu. Sebab itulah kisah yang biasa kita ceritakan tentang Imam Asmu'i dan seorang badui. Imam Asmu'i seorang imam dalam ilmu lughah, ilmu bahasa. Satu ketika dia berkata, aku keluar daripada masjid Jami' di masjid di Iraq. Kemudian aku bertemu dengan seorang badui. Maka badui itu memberi salam kepadaku dan dia bertanya, daripada siapa engkau? Dia bertanya kepada Imam Asmu'i. Maka Imam Asmu'i menjawab, aku daripada Bani Asmu', daripada bangsa Asmu', satu kabilah daripada kabilah Arab. Kemudian dia bertanya kepada Imam Asmu'i, daripada manakah datangnya engkau? Maka Imam Asmu'i mengatakan, aku daripada mendengar kalam Ar-Rahman. Aku baru lepas mendengar kalam Ar-Rahman, yakni Al-Quran. Badui ini orang Islam, tapi dia tidak mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai Al-Quran. Dia Islam, pegangan dia kuat, kejap. Cuma dia di pekampung dia, Al-Quran masih belum sampai. Maka dia berkata kepada Imam Asmu'i, oh, bagi Ar-Rahman itu mempunyai kalam. Kalau begitu, cuba tuan bacakan satu ayat ataupun satu surah daripada kalam Ar-Rahman. Maka Imam Asmu'i membaca surah Az-Zariyat sehingga sampailah kepada ayat wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
Dan pada bumi itu banyak tanda-tanda yang menunjukkan di atas kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah tidak kamu lihat dalil tersebut ada pada diri kamu. Apabila Badui ini mendengar kalam tersebut, mendengar ayat Quran tersebut, dia berkata, benarlah Ar-Rahman pada kalamnya. Benarlah Ar-Rahman pada kalamnya. Alam ini menunjukkan di atas adanya Tuhan yang menjadikan. Alam ini menunjukkan di atas adanya Tuhan yang menjadikan. Sebagaimana tapak kaki ini menunjukkan di atas ada orang yang berjalan. Nah, itu kata pegangan kuat. Walaupun tidak sampai Al-Quran pada dia, tapi dia orang yang nazar, yang istidlal, yang boleh berfikir dalam masalah akidah satu persatu, sehingga bila datang Al-Quran maka dia membenarkan kalam Ar-Rahman tersebut ataupun Al-Quran tersebut, kerana dia orang yang berfikir dalam masalah akidah. Jikalau tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka dia bersifat dengan sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab apa kekurangan atas Allah itu mustahil? Kerana jikalau bersifat ia dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam ini. Dan demikian itu batil. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Kita menyaksikan. Sebab itulah di antara punca mendapat ilmu itu adalah dengan al-hawasul khamsah, yakni panca indera yang 5. Kita tahu air itu panas dengan kita rasa. Jadi kita dapat ilmu dengan rasa. Kita tahu Allah Ta'ala itu ada dengan musyahadah, dengan menyaksikan alam ini ada, pastilah ada yang menjadikan dia. Tidak mungkin alam ini ada sendiri. Tidak mungkin alam ini ada sendiri. Mesti ada Tuhan yang menjadikan, yang bersifat qudrah dan iradah. Kerana kalau alam ni ada sendiri, tidak mungkin alam ini secantik ini. Itu. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsil, atas jalan detail, iaitu 13 sifat atau 20 sifat, atas khilaf yang lagi akan datang. Dan qaul yang rajih itu qaul yang pertama. Jadi yang masyhur kita dengar pengajian sifat 20. Jarang kita dengar pengajian sifat 13. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita golongan yang mengisbatkan sifat bagi Allah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ada khilaf yang bersifat furu'iyah, yang bersifat perbezaan pendapat dalam masalah-masalah yang bukan usul, hanya masalah yang furu', cabang-cabang daripada masalah. Jadi sebahagian ulama menghukumkan wajib kita mengetahui 13 sifat. Kerana 13 sifat itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebahagian ulama yang lain 20 sifat. Khilaf itu adalah pada masalah sifat ma'nawiyah. Jadi kita maklum sifat 20 itu terbahagi kepada 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, wujud. Wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Di ini namanya sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Jadi sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani ini sifat yang diittifakkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya ittifak, setuju. Adapun khilaf pada masalah sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini khilaf ataupun perbezaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat ma'nawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampailah kaunuhu mutakalliman, itu bukan satu sifat yang asing. Kaunuhu ta'ala qadiran
ibarat daripada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Jadi kudrat tu satu sifat, kaunuhu qadiran tu adalah termasuk dalam sifat kudrat. Dia sama aja makna dia. Dia bukan satu sifat yang asing. Iradat samalah dengan makna kaunuhu muridan. Jadi kaunuhu muridan tu ibarat daripada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Itu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, maka semestinya lah kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak, semestinya lah Allah Ta'ala tu keadaan dia yang berkuasa. Jadi keadaan ataupun kaunuhu itu bukan satu sifat yang asing, yang lain daripada sifat ma'ani. Adapun sebahagian ulama yang lain seperti Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain, dia mengatakan kaunuhu itu adalah sebahagian daripada sifat yang lain. Qudrat satu sifat, kaunuhu ta'ala qadiran satu sifat yang lain. Iradat satu sifat, kaunuhu ta'ala muridan itu sifat yang lain. Sama satu sifat, kaunuhu ta'ala sami'an itu satu sifat yang lain. Jadi di atas mereka yang tidak mengisbatkan sifat ma'nawiyah, mereka mengatakan sifat yang wajib diketahui secara detail. Tafsil hanyalah 13 sifat dengan tidak dimasukkan sifat ma'nawiyah yang 7. Adapun mereka yang mengisbatkan sifat ma'nawiyah, mereka mengatakan sifat yang wajib diketahui secara detail adalah 20 sifat dengan dimasukkan sifat ma'nawiyah yang 7 dalam sifat tersebut. Jadi itu adalah khilaf yang bersifat furu'iyah sahaja. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahuikan dia di atas jalan tafsil. Ini di atas jalan detail, yaitu 13 sifat mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau 20 sifat mengikut pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain. Jadi itu saya minta maaf sebab masalah itu disebutkan dalam kitab ni. Bila disebutkan dalam kitab ni, maka tak dapat tidak mesti kita bicarakan. Ya, itu kan? Ya, itu. Sebab itulah kata ulama, al-kitabu la yu'tika sirrahu illa in qara'ta kullahu. Kitab itu, mana-mana kitab ataupun buku, tidak akan memberikan kepada engkau akan rahsianya, melainkan apabila engkau membaca isi keseluruhannya. Jadi dalam pengajian kitab itu memang dibaca satu persatu. Kalau kita skip masalah ni, maknanya kita tidak amanah dengan kitab ni, kita tidak amanah dengan apa yang kita pelajari. Nah, tu. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan 13 sifat, itu pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada sebahagian ulama mengatakan 20 sifat, itu mengikut pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Al-Haramain. Ala kulli hal itu hanyalah khilaf yang masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nak berpegang 13 sifat pun tidak ada masalah, nak berpegang 20 sifat pun tidak ada masalah. Cuma yang masyhur adalah 20 sifat, yang rajih 13 sifat. Atas khilaf yang lagi akan datang, dan qaul yang rajih itu adalah qaul yang pertama. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, iaitulah ada bagi Allah yang sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara detail satu persatu, hanyalah 13 sifat. Dan 7 yang tinggal lagi, iaitulah sifat ma'nawiyah. Ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani itu satu, sifat ma'nawiyah itu satu pembahagian yang lain. Dan 7 sifat yang tinggal lagi, yang baki itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal, dan tiada harus dinafikan dia dengan ijma' ulama, sehinggalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah sendiri mengatakan bahawasanya barang siapa yang menafikan sifat ma'nawiyah bagi Allah, maka hukum dia kufur. Tu. Dia ada satu golongan daripada golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak puak. Mujassimah. Mujassimah ni golongan yang mengatakan Allah Ta'ala tu berjisim, duduk atas arash, bertangan, lepas tu bertangan dan sebagainya. Itu golongan Mujassimah. Dia mengatakan Allah Ta'ala tu berjisim. Dia ada lagi golongan Mu'tazilah Jabariyah,
Ada golongan Mu'tazilah namanya Mu'attilah. Golongan Mu'attilah dia tidak mengisbatkan bagi Allah sifat ma'ani. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa bukan dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala berkuasa dengan zat. Allah Ta'ala berkehendak bukan dengan sifat. Allah Ta'ala berkehendak dengan zat. Allah Ta'ala mengetahui bukan dengan sifat. Allah Ta'ala mengetahui dengan zat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kita kata apa? Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kuasa. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat kehendak yang ada pada zat. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu yang ada pada zat. Jadi semua tu dengan sifat. Sekali lagi, jadi golongan Mu'attilah ni golongan yang menafikan sifat ma'ani. Satu puak daripada golongan Mu'tazilah. Dia kata apa? Allah Ta'ala kuasa dengan zat, kehendak dengan zat, mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat. Itu golongan Mu'attilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kita kata Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kuasa yang ada di zat Allah. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat kehendak yang ada di zat Allah. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu yang ada di zat Allah. Ini kita golongan yang mengisbatkan sifat ma'ani. Kerana tak mungkin dia mengetahui dengan tidak ada sifat ilmu. Tak mungkin dia berkuasa dengan tidak ada sifat kudrat. Tidak mungkin dia berkehendak dengan tidak ada sifat iradah dan sebagainya. Maka golongan Mu'attilah ni ulama mengatakan walaupun dia menafikan sifat ma'ani, tapi dia masih mengisbatkan Allah Ta'ala tu sifat ma'nawiyah. Memang dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan zat bukan dengan sifat, tapi tetap dia mengatakan kaunuhu ta'ala qadiran, Allah Ta'ala tu berkuasa. Tu disebabkan dia masih mengisbatkan sifat ma'nawiyah, maka ulama tidak menghukumkan dia kufur kerana dia masih mengisbatkan sifat ma'nawiyah. Barang siapa yang ingkar sifat ma'nawiyah maka hukum dia kufur. Dan tiada harus dinafikan dia. Ini haram. Haram dinafikan akan dia akan sifat ma'nawiyah yang tujuh dengan ijma' ulama. Ijma' ni bukan hanya terbatas kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan sehingga kepada firqah-firqah yang lain. Mu'tazilah pun kata siapa-siapa yang nafi sifat ma'nawiyah, contoh dia nafi Allah Ta'ala tu kuasa, dia nafi keadaan Allah Ta'ala tu kuasa, dan dia isbatkan lawan, dia pegang Allah Ta'ala tu lemah. Dia menafikan keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa dan dia kata keadaan Allah Ta'ala tu lemah. Dia menafikan sifat ma'nawiyah dan dia isbatkan lawan bagi ma'nawiyah, maka hukum dia kufur. Ataupun dia nafikan sifat Allah Ta'ala itu tidak mengetahui, tidak ada sifat ilmu, tapi dia masih isbatkan keadaan Allah Ta'ala mengetahui, masih dikatakan dia tu orang Muslim yang mukmin. Cuma dia tu orang mukmin yang asi. Tapi kalau dia menafikan sifat ma'nawiyah, menafikan Allah Ta'ala tu berilmu, sifat ilmu, dia menafikan keadaan Allah Ta'ala tu mempunyai ilmu, dan diisbatkan Allah Ta'ala tu jahil, maka hukum dia kafir dengan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Ala kulli hal, barang siapa yang mengisbatkan kepada Allah sifat kekurangan bagi Allah, maka hukum dia kafir, kerana ia setengah daripada segala perkara, yakni sifat kesempurnaan. Maka barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir. Wal iyazu billahi ta'ala. Dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil, tak wajib diketahuikan sifat maknawiyah di atas jalan tafsil jua. Ini di atas pendapat yang mengatakan sifat itu 13. Yang wajib kita mengetahui maknawiyah itu hanyalah semata-mata di atas jalan ijmal, tidak wajib kita ketahui di atas jalan tafsil. Ala kulli hal, ini sebahagian daripada perkara yang dibahas oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita masuk kepada perbahasan sifat satu persatu. Maka sifat yang pertama yang wajib diketahui dengan jalan tafsil, dengan jalan detail, daripada 13 sifat itu wujud. Dia banyak lagi, di antara sifat takwin. Sebahagian ulama diisbatkan sifat takwin, diambil daripada idza arada kun fayakun tu.
Kun fayakun tu. Sebahagian ulama mengisbatkan satu sifat yang lain namanya sifat takwin. Sifat takwin ni lain daripada sifat kudrat. Itu sebahagian ulama yang lain. Jadi itu hanyalah khilaf ataupun perbezaan pendapat yang bersifat furu'iyah semata-mata, bukan bersifat usul. Maka sifat yang pertama daripada 13 sifat itu, yang pertama wujud. Wujud artinya ada. Jadi kata ulama, sifat wujud bagi Allah, Tuhan itu ada, ini ittifaq, sepakat oleh semua agama. Semua agama mengatakan Tuhan itu ada. Ya itu kan? Semua agama mengatakan Tuhan itu ada. Bukti dia apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka itu, wahai Muhammad, siapakah yang menjadikan akan langit dan bumi? Allah Ta'ala sebut, jika engkau bertanya kepada golongan kufar itu, wahai Muhammad, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi ada Tuhan, itu sepakat semua agama. Mana-mana agama tetap mengatakan Tuhan itu ada. Cuma perbezaan dia pada masalah tauhid. Mereka mengatakan Tuhan itu dua. Seperti golongan Majusi. Golongan Majusi mengatakan Tuhan itu dua. Satu Tuhan zulmah, satu Tuhan nur. Yang pertama Tuhan kebaikan, yang kedua Tuhan kejahatan. Golongan Nasara mengatakan Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Jadi perbezaan kita dalam semua agama adalah masalah tauhid. Sebab itulah datang Nabi, dibangkitkan keseluruhan Nabi adalah dengan membawa kalimah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Keseluruhan anbiya itu datang dengan membawa kalimah tauhid, mengesakan Allah. Jangan disembah perkara yang lain. Yang sembah itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Kata ulama, tidak ada seorang Nabi diutuskan dengan membawa kalimah Allahu mawjud. Tidak ada. Kerana Tuhan itu ada, itu perkara yang disepakati oleh semua agama. Etis itu masalah lain. Golongan yang tak percaya agama itu masalah lain. Yang penting bila dia tu beragama, pasti dia mengatakan Tuhan itu ada. Cuma dalam penyembahan, dia sembah perkara yang lain. Dia sembah Tuhan tu dua, dia sembah Tuhan tu tiga dan sebagainya. Sebab itulah keseluruhan anbiya itu datang dengan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebab itulah kalau orang kafir, bila kita tanya dia, sebab apa dia sembah berhala? Dia sembah berhala tujuan untuk menghampirkan diri kepada Allah, menghampirkan diri kepada Tuhan. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, hikayat apa yang dikatakan oleh orang kafir, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, tidak kami sembah berhala itu illa liyuqarribuna, melainkan supaya hak berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Tu. Jadi Allah itu ada ataupun Tuhan itu ada, itu satu perkara yang disepakati oleh semua agama. Jadi sifat pertama yang wajib diketahui secara tafsil, yang pertama wujud, artinya ada. Dan dikehendaki dengan wujud itu wujud yang zati. Allah wujud, kita pun wujud. Tak gitu ya, kita wujud. Apakah perbezaan wujud kita dengan wujud Allah? Apa beza? Sebab kadang-kadang kalau orang yang tak belajar tauhid, dia akan faham gitu. Allah ada, aku ada. Apa beza Allah ada dengan aku ada? Sama. Lain. Ada Allah tidak didahului oleh tiada dan tak disudahi oleh tiada. Itu? Ada Allah tak didahului oleh tiada dan tidak disudahi oleh tiada. Itu yang dikatakan wujud yang zati. Ada yang zati. Adapun ada kita, ada yang didahului oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Maka ada Allah itu ada yang zati, ada hakiki. Ada kita, ada aridi, ataupun dipanggil ada yang majazi. Jadi memang Allah Ta'ala itu wujud ada, kita pun ada, tapi ada perbezaan pada wujud.
Wujud Allah namanya wujud yang zati ataupun wujud yang hakiki. Dengan makna ada Allah tak dimulai oleh tiada dan tak disudahi oleh tiada. Sebab tu kita isbatkan pula lepas sifat wujud, Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa'. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Dan Allah Ta'ala sabitkan dalam Al-Quran, dia berfirman, huwal awwal wal akhir. Batulah kata pengarang, dan dikehendaki dengan wujud itu wujud yang zati. Apa makna? Dengan makna bahawasanya ada Allah itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya, lagi yang tiada menerima adam. Jadi wujud yang zati itu ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama, ada Allah itu tak dijadikan oleh sesiapa pun. Beza dengan ada kita. Ada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah wujud yang tak dijadikan, wujud kita wujud yang dijadikan. Yang kedua, wujud Allah tidak didahului oleh tiada dan tak disudahi oleh tiada. Wujud kita dimulai oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Jadi ada Allah itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya, lagi yang tiada menerima adam, tak terima tiada pada sedia kalanya dan tiada pada sentiasanya. Tak terima tiada pada permulaan dan tak terima tiada pada pengakhiran. Dan wujud itu sifat yang subutiyah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat, tiada ia makna yang lebih atas zat. Jadi dalam ulama ahlu sunnah wal jamaah ada perbezaan pendapat yang lain. Sifat wujud ni, apakah dia tu satu sifat yang lain daripada zat, ataupun sifat wujud tu diri zat? Apakah sifat wujud itu lain daripada zat, ataupun sifat wujud itu adalah diri bagi zat? Jadi kata ulama, itu khilaf yang adalah khilaf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak ditaklifkan, tidak diberatkan kepada orang awam mengetahui apakah wujud itu diri bagi maujud ataupun lain daripada maujud. Yang penting kita orang awam mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat wujud, dan sifat wujud Allah berlainan dengan sifat wujud kita. Sifat wujud Allah sifat wujud yang zati, sifat wujud kita sifat wujud yang majazi ataupun aridi. Adapun perbezaan pendapat ulama, wujud itu sifatkah ataupun diri bagi zat, itu tidak wajib kita ketahui kerana itu sebahagian daripada perbahasan yang agak dalam ilmu akidah yang perlu kita masuk dalam bidang tu. Tu. Jadi dan wujud itu sifat yang subutiyah yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat, tiada ia makna yang lebih atas zat, dan memadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujud akan sebagai wujud yang tiada tasawur pada akal ternafinya. Jadi memadai kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, yang tak terima tiada. Takat tu je. Kita orang awam ni, kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, tak terima tiada. Setakat tu je. Adapun perbahasan yang lebih-lebih lagi, yang agak dalam, itu tidak perlu kita ketahui. Tu. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujudnya itu ain zatnya atau lain daripada zatnya, kerana demikian itu setengah daripada ghawamid ilmil kalam, sebahagian daripada perbahasan yang agak detail ataupun agak dalam ilmu kalam ataupun ilmu akidah, dan tak ditaklifkan kepada kita orang awam untuk mengetahui perkara yang agak sukar. Itu adalah pembahagian ulama. Itu adalah bahagian ulama yang dibincangkan oleh ulama. Dan mustahil lawannya, iaitu adam, artinya tiada ada. Kita kata apa? Ngaji ilmu akidah Allah Ta'ala ada, lawannya tiada. Dalilnya alam ini. Memang kita kata nampak kelakar. Tapi ulama mengatakan apabila kita sebutkan sifat wajib, maka dalam masa yang sama kita sebutkan sifat mustahil, kerana untuk mengukuhkan akidah kita. Contoh, kita pesan anak kita beli gula. Beli gula, jangan beli garam. Sebab apa sebut jangan beli garam tu? Untuk menguatkan perkataan kita. Jadi Allah Ta'ala tu bersifat dengan ada, tidak bersifat dengan tiada. Tujuan dia apa? Untuk menguatkan akidah. Tambah-tambah lagi, kalau tersalah pegang dalam masalah akidah, boleh membawa kepada kufur.
Contoh kita kata, pergi jalan terus, jangan belok kanan, jangan belok kiri. Sebab apa sebut pula jangan belok kanan, jangan belok kiri? Nak bagi kejap lagi bahawasanya jalan tu terus. Supaya juga dalam masalah akidah, Allah bersifat dengan ada, tidak bersifat dengan tiada. Tujuannya apa? Untuk menguatkan ataupun mengkejapkan lagi pegangan kita. Lagi ada orang pegang Allah Ta'ala tu ada, tapi dulu mungkin dah lama dah, tua dah lah ni, boleh jadi akan datang dia tiada. Mungkin ada orang yang pegangan otak dia tu gitu, pemikiran yang sempit. Tu mungkin. Jadi ulama kita kata apabila sebut sifat yang wajib, maka mesti kita sebut sifat yang mustahil. Tujuannya apa? Untuk menguatkan lagi pegangan kita. Dan kata ulama, la yattadihu syai' illa bimuqabilih. Tidak jelas sesuatu perkara melainkan selepas kita sebutkan perkara yang berlawanan dengan dia. La yattadihu syai' illa bimuqabilih. Tidak nyata sesuatu perkara melainkan dengan selepas kita menyatakan perkara yang berlawanan dengan dia. Ikut jalan ni, jangan ikut jalan seberang, kan lebih jelas. Ikut jalan ni, jangan ikut jalan yang bertentangan. Tu. Ambil akar kayu yang lurus, jangan ambil yang bengkok. Jadi kita akan sebut dua perkara yang berlawanan. Dalam Al-Quran pun begitu. Bila Allah Ta'ala sebut sifat orang muttaqin, dia akan sebut sifat orang kafir. Dia akan sebut dua perkara yang berlawanan supaya lebih jelas. Tu. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Sebab itulah Imam, adanya Tuhan itu ibaratnya satu benda yang tak perlu pada dalil. Sebab tu benda yang ittifaq, disetujui oleh semua agama. Sehingga ada satu kisah, seorang ulama namanya Ibnul Qayyim, dia mengarang kitab akidah, kitab Usuluddin, yang dibawa oleh 100 ekor unta. Dia karang kitab akidah, terlampau banyaknya kitab karangan dia, sampai dipikul oleh 100 ekor unta. Terjumpa dengan seorang makcik tepi jalan. Makcik ni kata, apa ni unta banyak-banyak ni? Dan dia tak kenal Ibn Qayyim tu sebagai ulama. Maka orang kata ini ulama kita yang telah mengarang kitab akidah tentang kitab mengenai kewujudan Allah sampai 100 ekor unta. Makcik tu kata apa? Siapa-siapa yang menafikan Allah Ta'ala itu ada, aku cucuk mata dia. Ada kata gitu. Sebab benda ni daruri, benda yang tak berhajat pada dalil. Semua agama ittifaq setuju bahawasanya Tuhan itu ada. Cuma yang disembah tu lain daripada Tuhan yang sebenar. Itu je. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala, yakni dalil akli. Dalil di atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Sebab itu kita kata daripada awal, dalam masalah akidah kebanyakannya adalah menggunakan dalil akli. Dan alam ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan di atas adanya Allah. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini, kerana ia mungkin. Ya, dalam pengajian akidah, bahkan dalam semua ilmu, kunci untuk kita menguasai ilmu tersebut adalah dengan kita mengenal istilah yang ada dalam ilmu tersebut. Mengaji engineering, kita kena kenal istilah dalam engineering. Mengaji ekonomi, kena kenal istilah dalam ekonomi. Begitu jugalah dalam masalah akidah. Bila kita mengaji ilmu usuluddin, maka tak dapat tidak kita mesti mengenal istilah yang telah dipersetujui oleh ulama dalam usuluddin. Sebab itulah istilah tu takrif dia apa? Ittifaqu qaumin makhsusin ala amrin makhsusin. Setuju oleh satu kaum yang tertentu di atas satu perkara yang tertentu. Jadi istilah ni mustalahat adalah satu kunci untuk kita menguasai dalam setiap ilmu. Dalam ilmu akidah ada namanya mungkin, ada namanya hadis. Bukan hadis Nabi itu, bukan. Ha alif dal tha, hadis. Mungkin tu apa? Hadis tu apa? Mungkin ni perkara yang sama tengah di antara ada dan tiada. Itu kata mungkin. Benda yang boleh terima ada dan boleh terima tiada. Kita ni sebelum daripada kita ada, kita tu terima tiada dan terima ada. Kita sekarang pun mungkin. Kalau Allah Ta'ala nak kekalkan kita dalam keadaan ada, harus bagi Allah. Ataupun Allah Ta'ala nak mematikan kita, itu pun harus bagi Allah. Jadi mungkinnya apa? Benda yang terima ada dan terima tiada. Makhluk alam ni semuanya mungkin. Terima ada dan terima tiada. Memang sekarang kita ada, tapi harus bagi Allah meniadakan kita.
maka kita tetap dikatakan mungkin kerana terima tiada dan terima ada. Itu istilah. Yang kedua ada istilah hadis. Hadis tu maksudnya apa? Benda yang ada kemudian daripada tiada. Benda yang ada kemudian daripada tiada. Itu namanya hadis. Maka kita dinamakan mungkin iktibar kita terima ada dan tiada. Kita dinamakan hadis kerana kita ada selepas daripada tiada. Tu nampak tu. Tu kata istilah. Jadi istilah ni memang kita kata payah pengajian ilmu akidah. Memang payah. Sebab kita nak berhadapan dengan golongan yang payah. Golongan apa? Golongan falsafah. Golongan falsafah, golongan etis. Maka tak dapat tidak kita melatih akal kita untuk kita sebelum berdepan dengan golongan tersebut. Tu. Sebab tu Allah Ta'ala tu tak boleh kita katakan hadis. Allah Ta'ala tu qadim. Qadim dengan makna tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Dia qadim, tidak ada permulaan, dan dia baqa, tidak ada pengakhiran. Kita hadis, ada permulaan. Dimulai oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Jadi dalil di atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Kerana ia mungkin. Makhluk ni semuanya mungkin. Tidak ada makhluk yang qadim. Tak ada. Ertinya patut ada dan patut tiada. Yang ini boleh terima ada dan boleh terima tiada. Walaupun sekarang kita ada, tapi masih ada kemungkinan kita tiada. Dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Bila kata mungkin, pastilah ada yang mengadakan ataupun ada yang meniadakan. Maka yang mengadakan ataupun yang meniadakan itulah Tuhan. Tu. Atau kerana ia baharu, hadis. Ertinya ada kemudian daripada tiada. Dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia, yang menjadikan dia. Ertinya yang mengadakan dia. Kita daripada tiada kepada ada. Tiba-tiba takkan kita tiba-tiba muncul ada. Mestilah ada Tuhan yang mengadakan kita. Sebab kita ni sama tengah di antara ada dan tiada. Tiba-tiba contoh dacing. Biasanya ulama datangkan misal dacing. Dacing tu sama tengah. Tiba-tiba berat sebelah kanan. Takkan berat sendiri, mestilah ada pemberat. Itu kan? Takkan dia jatuh sendiri dengan tidak ada pemberat. Tu. Akal kita tak terima. Benda yang sama tengah, ada dan tiada, tiba-tiba jatuh sendiri. Tak mungkin. Mestilah ada fa'il, ada yang menjatuhkan dia. Menjatuhkan sebelah tiada ataupun menjatuhkan sebelah ada. Itu yang dibahas ulama. Kemudian jika datang soal, jadi kita hanya boleh memikirkan Tuhan itu ada. Adapun Tuhan itu bernama Allah, itu terhenti di atas datang Rasul. Akal kita hanya boleh memikirkan alam ini ada yang menjadikan dia. Adapun yang menjadikan itu namanya Allah ataupun Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, itu terhenti di atas datangnya Rasul yang bersifat siddiq. Tu. Kemudian jika datang soal atau i'tirad, maka hendaklah engkau jawab daripadanya atas jalan yang dituntuti. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah. Sebab tu asma'ullah itu tauqifiyah. Pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, asma'ullah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksud dia apa? Datang daripada syarak, wa imma daripada Al-Quran ataupun sunnah. Tidak boleh kita buat rekaan nama Tuhan. Contoh kita kata nama Tuhan tu Barmudah. Suka-suka hati kita aja. Sedangkan dalam Al-Quran tak sebut nama Allah itu Barmudah. Dalam hadis pun tak ada yang sebut nama Tuhan itu Barmudah. Hukum dia kufur. Jadi nama Tuhan itu tauqif. Maksudnya terhenti di atas datangnya daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Tidak boleh kita buat rekaan nama Tuhan. Yang dapat kita fikirkan adalah Allah, Tuhan itu ada. Adapun Tuhan itu bernama Allah, itu terhenti di atas perkhabaran daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah dan lainnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam, sampailah habis asma'ullah al-husna. Maka iaitu diketahuikan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu. Maknanya apa? Tidak boleh kita membuat rekaan nama Tuhan. Nama Tuhan itu bukan benda yang boleh difikirkan.
Nama Tuhan itu bukan benda yang boleh difikirkan oleh akal kita. Akal kita hanya terbatas boleh memikirkan Tuhan itu maujud. Dan apabila sabitlah ada Allah Ta'ala itu, mustahillah atasnya adamnya. Apabila kita dapat sabitkan, dapat membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan ada, maka tidaklah Allah bersifat dengan tiada. Jadi yang sifat yang ada pada Allah hanyalah sifat wujud. Adapun sifat tiada itu sifat yang rekaan, andaian. Seandainya Allah tidak bersifat dengan wujud, maka dia bersifat dengan adam ataupun tiada. Dan bersifat dengan tiada itu mustahil, akal tak terima. Maka dia hanya bersifat dengan wujud. Jadi kena pegang. Allah mempunyai sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Sifat yang ada pada Allah hanyalah sifat yang wajib. Adapun sifat yang mustahil itu hanyalah sifat andaian, sifat rekaan, bukan satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua qidam, artinya sedia dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada sifat yang kedua daripada 13 sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil. Mungkin kalau orang yang baru permulaan mengaji sifat 20 agak berat. Tapi ini sebenarnya perbahasan yang masih biasa sebenarnya. Bukan detail lagi. Perbahasan yang masih bersifat biasa, umum. Tapi itulah cara perbahasan dalam ilmu akidah. Dibahas secara satu persatu. Jadi kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada sifat yang kedua, sifat qidam, sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sifat wujud, sifat wujud.